Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi hari ini kita akan sambung dengan chapter yang ketiga, iaitu alkin. So yang pertama, kita akan lihat kepada nomenclature of alkin. Okay, so objektif kita hari ini adalah to draw the structures and name the compound according to IUPAC nomenclature. Okay, for alkin. Alright. So IUPAC name, so sebenarnya cara memberi ataupun penamaan untuk alkin, so dia hampir seperti banyak step yang kita akan guna daripada penamaan alkin ataupun alkana. Okay, alkana, dan basically nama untuk alkin hampir sama dengan alkin. Okay, cumanya pada hujung, right, pada hujung alkin, pada hujung alkin, so nama dia Ne, contoh dia metin, kita ganti dengan E. Okey, E, right. Cuma alkin dia bermula dengan karbon 2 lah, karbon 2 sebab dia melibatkan double bond. Okey, so sepertinya contohnya adalah kalau etin untuk alkin, jadi untuk alkin nama dia adalah etin. Okey, kalau propin untuk alkin, so nama dia adalah propin. Right, so kita ganti pada hujung sahaja. ANE ganti dengan ENE. Okey, dan seterusnya lah, butin kepada butin, heksin kepada heksin. Right. Okey, jadi step dia lebih kurang sama sahaja. So first step, you have to select the longest chain, okay, that contain the double bond lah. Sebab ini dia ada functional group dia adalah double bond. So make sure kita kena cari the longest carbon chain that contain the double bond. Cari rantai paling panjang yang mengandungi double bond. Okey, sebagai contoh yang ini, so karbon yang panjang, kalau kita lihat, so mana yang panjang? Yang panjang adalah yang ini, yang mempunyai double bond. So sini ada 1, 2, 3, 4. So ini akan jadi sebagai parent. Okey, so itu akan kita jadikan sebagai parent lah. Jadi nama untuk parent, so bergantung kepada bilangan karbon lah. So kalau karbon dia ada 4, kalau alkin nama dia adalah butin, tetapi kalau alkin, so kita namakan dia sebagai butin. So parent dia adalah butin. Dan kalau kita lihat di sini, kedudukan double bond juga ada memberi kesan. Kalau kita lihat double bond dia berada pada karbon nombor 2. So nama untuk parent chain dia kita akan letak sebagai 2-butin. Okey, 2-butin. Boleh juga kalau kita nak tulis sebagai but-2-in. Okey, so itu cara penulisan. Itu adalah cara penulisan sahaja. Okey, jadi so ini seperti biasa kita akan jadikan dia sebagai substituent. Okay, substituent sama juga satu karbon CH3, so nama dia adalah methyl. Okay, methyl. So untuk nama bagi compound ini, jadi kita lihat substituent methyl berada pada karbon yang kedua. Sini kan karbon kedua, methyl. Jadi nama untuk keseluruhan compound tersebut adalah 2-methyl 2-butin. Okey, 2-methyl 2-butin. So itu adalah nama penuh bagi compound ini. Baik, kita lihat pula contoh yang seterusnya. So di sini cuma ada satu rantai karbon sahaja, tidak ada substituent ataupun tidak ada branch. So kita akan nomborkan. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, kedudukan double bond dia menghampiri ataupun lebih
berat berada di sebelah kiri. Okey, berada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan lah. Oleh sebab itu numbering ataupun untuk kita letakkan nombor, maka kita akan bermula daripada sebelah kiri lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, so kita kena letak kedudukan double bond tu mesti mempunyai nombor yang kecil. Right? So 8 karbon. So kalau alkin 8 karbon, nama dia adalah oktin. Jadi untuk alkin 8 karbon, nama dia adalah oktin. Jadi untuk alkin 8 karbon, nama dia adalah oktin. Okey, oktin. Jadi untuk compound ini, so nama dia adalah 3 oktin. Okey, 3 oktin. So kalau kita nomborkan daripada sebelah kanan, so sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kalau kita lihat di sini, kedudukan double bond akan kita berikan nombor 5. So kalau kita ikut yang bawah tu, yang biru tu, maka kita akan dapat nama dia adalah 5 oktin. So ini adalah nama yang salah lah. Okey, so bukan 5 oktin, tetapi yang betul adalah 3 oktin. So kita kena nomborkan daripada kedudukan double bond yang paling hampir dengan rantai, atau senang cerita yang paling kecil lah, yang kecil. 3 dengan 5, maka kita akan pilih 3 sebagai parent chain. Baik, contoh yang lain. Okay, so find the longest carbon chain. Okay, find the longest carbon chain that contain double bond. So jadi mana satu rantai karbon yang panjang. Okay, kena ingat balik, parent bukan bermaksud yang straight chain. Boleh jadi yang berbengkok-bengkok lah. Jadi kalau kita lihat di sini, so parent chain dia adalah yang ini. So ini adalah dia punya parent chain. So berapa karbon? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini kita akan jadikan sebagai parent. Dan ada dua lagi, CH3, CH3. Yang ini kita akan jadikan sebagai substituent. Okey, substituent. Dan nama dia adalah methyl ataupun methyl. Okey, methyl. Dan parent chain untuk alkin ini 6 karbon. So nama dia adalah hexene. Dan kedudukan double bond berada pada karbon yang kedua di sini. So nama dia adalah 2-hexene. Okey, 2-hexene. Dan substituent berada pada kedudukan karbon yang kedua dan karbon yang kelima. So nama dia adalah, sebab kedua-duanya adalah methyl atau methyl, jadi nama dia 2,5-dimethyl 2-hexene. Okey, 25-dimethyl 2-hexene. Okey, 2-hexene. Baik, so itu merujuk kepada open chain ataupun acyclic. So sekarang kita melihat kepada cycloalkene. Okay, so number of carbon atom with a double bond mestilah akan mendapat nombor 1 dan 2. Sebagai contoh, kalau kita ada 5 carbon, okay, di situ, maka carbon double bond mesti mendapat
nombor 1 dan 2. So kalau untuk ini, nama dia adalah cyclohexene. 1 bukan cyclohexene, cyclopentene. Okay, 5 carbon pentene. Okay, ataupun boleh juga kita tak perlu tulislah nombor 1 itu, kita just terus tulis cyclopentene. Okay, cyclopentene. Right. So, kena ingat, kena dapat nombor 1 dan 2 mesti. Okay, kalau contoh yang sini, so kalau kita lihat di sini, right, so parent chain adalah gelang lah, ataupun cyclopentene. So ini akan kita jadikan sebagai parent chain. Parent chain adalah cyclopentene. Dan kalau kita lihat di sini, kita ada 2 substituent. Satu adalah etil, satu adalah methyl. So yang ini adalah etil ataupun ethyl, yang ini adalah methyl ataupun methyl. Baik. So macam bagaimana dengan nombor? Dengan nombor, cara kita nak letak nombor. So tadi kita dah lihat dalam cyclic ataupun dalam gelang, double bond mesti memperolehi nombor 1 dan 2. So sama ada kita nak letak nombor 1 di sini, nombor 2 di sebelah kiri, ataupun kita nak letak nombor 1 di sebelah kiri, nombor 2 di sebelah kanan. Baik, untuk yang ini, so rule ini diguna pakai juga seperti di dalam alkin. Kita kena letak nombor yang lebih hampir ataupun yang paling hampir lah dengan substituent. Okey, substituent. Dan oleh kerana substituent berada ataupun methyl, so attach directly kepada carbon double bond, maka karbon ini kita akan jadikan sebagai karbon nombor 1, manakala ini akan jadi sebagai karbon nombor 2. Baik, so kita akan ikut aturan seperti itulah. Dan etil akan berada pada karbon nombor 3. So nama dia, cara penulisan sama juga. Yang ini kena rujuk kepada alphabetical. Maksudnya methyl dan etil. So kita akan tulis etil dahulu. So 3 etil dash 1 methyl. So habis dah substituent, maka kita akan tulis parent. Parent dia adalah cyclopentene. 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 Alright, cyclopentene. Contoh yang lain. Contoh yang lain kalau kita lihat di sini. So parent chain adalah cyclohexene, 6 carbon kan. Begitu juga kita ada 2 substituent, belah sini methyl, belah sini methyl. So akan ada 2 substituent. So ini methyl, begitu juga ini adalah methyl. So parent dia adalah cyclohexene. Baik, macam mana dengan numbering? Cara kita nak letak nombor. So ingat, dalam gelang double bond mesti akan dapat kombinasi 1 dan 2. 1 dan 2. So kita tak boleh letak sini nombor 1, sini nombor 6. So itu adalah cara yang salah lah. Baik. 1 dan 2. Jadi kita akan lihat kedudukan substituent pula. Dalam kes ni kena lihat juga kedudukan substituent. So kita lihat substituent yang paling hampir. So kalau kita lihat di sini methyl, so dia lebih dekat berada di sini, maka nombor 1 kita akan letak di sinilah. Letak nombor 1 di sini supaya substituent akan dapat nombor yang kecil. So sini 1, sini 2, maka sini akan dapat nombor 3, dan sini dapat nombor 5. Kedudukan substituent akan dapat nombor 3 dan 5. Sekiranya kita bermula daripada sini nombor 1, sini nombor 2,
Sini akan dapat nombor 4, sini akan dapat nombor 6. Jadi 4 dengan 6, so nombor dia lebih besar berbanding 3 dan juga 5. Oleh sebab itu kita kena ambil nombor yang kecil. Okey, nombor yang kecil. Baik. Jadi nama untuk compound ini adalah, so sebab kedua-dua substituent adalah sama, kedudukannya nombor 3 dan 5, maka kita akan tulis sekali lah 3,5 dash. Okay, dimethyl. Okay, habis dah substituent, maka kita akan terus tulis dengan parent. Parent dia adalah cyclohexene. Cyclohexene. Okay, cyclohexene. Baik. Okay, so ini ada yang ini kita panggil sebagai isomer. Okay, isomer, ataupun kita boleh namakan sebagai cis-trans isomer. Okay, cis-trans isomer. Dalam double bond ataupun alkin, okay, dalam double bond ataupun alkin ada cis-trans isomer. Okay, ingat balik isomer. Apa itu isomer? Isomer adalah compound that have same molecular formula but different compound lah, different same molecular formula but different compound. Okay, maybe dari segi arrangement, okay, daripada segi apa, sebelum ni kita belajar structure isomer kan, daripada segi functional group, okay, daripada kedudukan functional group. Okay, tetapi untuk alkin, so ada isomer yang kita namakan sebagai cis-trans isomer. Okay, cis-trans isomer. Apa itu isomer cis? Apa itu isomer trans? Okay, isomer cis jika ada group ataupun atom that attach on the same side. Okay, untuk trans jika ada identical group, group yang sama ataupun atom yang sama on the opposite side. Okay, side yang berlawanan. Baik, cuba kita tengok. So ini adalah compound alkin yang mempunyai cis-trans isomer. Okay, cis-trans isomer. So ini cara penulisan dia. Baik, kalau kita lihat di sini ada dua grup atau atom yang mempunyai okay, dua atom yang sama. Contoh dia seperti ini kan. Dan dia berada pada same side. Same side. Side yang sama. Maka yang ini kita sebut sebagai cis isomer. Cara memberi nama, so ikut kepada rule yang kita belajar sebelum ni. Find the longest carbon chain. So the longest carbon chain sama jugalah. So ini rantai paling panjang. Okay, rantai paling panjang maksudnya dua karbon sahaja. Jadi parent chain dia adalah ethene. And then pada karbon nombor 1 dan karbon nombor 2 ada klorin. Okay, klorin. Jadi klorin akan jadikan sebagai substituent. Jadi nama dia adalah 1,1-dichloroethene. Tetapi disebabkan ditulis dalam bentuk cis, okay, kena dua atom ataupun group of atom, so at the same side, side yang sama, maka nama dia kita akan tulis sebagai cis. So jika group ataupun group of atom, group of atom ataupun atom berada pada opposite side. Opposite maksudnya dia bersilang lah. Kalau macam ni dia bersilang. Dia bersilang. Okay, kalau ini berada pada same side, kalau ini berada pada silang, so dia ada rotation di situ. So yang ini kita akan namakan dia sebagai trans. Okay, so ini adalah kita namakan sebagai trans. Okay, nama tidak berubah, nama tetap sama. Nama still 1,2-dichloroethene, tetapi dilukis ataupun berada pada position trans ataupun berada pada isomer trans. Okey, baik. Cis dengan trans dia mempunyai physical properties yang berbeza. Okey, physical properties yang berbeza. Physical properties ni maksud dia seperti boiling point lah, boiling point. Right? So trans, so kalau dibincangkan lebih detail, so dia sebenarnya adalah molekul yang non-polar. Non-polar. Kenapa non-polar? Sebab dipole moment di antara magnitude
dipole moment klorin dan karbon ini akan cancel magnitude dipole moment the other side lah. Jadi dipole moment finally akan jadi 0. Yang ini dah bincangkan pada semester lepas. Okey, macam mana dipole moment mempengaruhi polarity of compound. Okay, manakala yang sebelah kiri ataupun cis, dipole moment tidak akan di cancel each other. So dia tidak akan cancel each other because of the position of chlorine at the same side. Dia duduk pada kedudukan yang sama. Oleh sebab itu cis akan dikategorikan sebagai polar molecule. Right? So this is the polar molecule. And of course the polar molecule normally the boiling point is higher than non-polar molecule lah. Okay, di situ ada perbezaan physical properties. Cumanya kita tidak bincang lah secara detail, okay, berkaitan dengan physical properties untuk cis trans isomer, okay. Tapi kita kena tahu cara untuk memberi nama ataupun naming for cis and trans, okay, isomer. Right, so jika ada cis isomer, maka dia mesti akan ada trans isomer. Sebab dia isomer, dia sepasang. Kalau ada cis, mesti ada trans. Kalau ada trans, mesti ada cis. Kalau tidak ada cis, dia tidak akan ada trans. Okay, kalau tidak ada trans, dia tidak akan ada cis. Right. Okay, tidak semua, kena ingat, tidak semua alkin akan mempunyai cis trans isomer. Tidak semua. So kena ingat yang tu. Sebagai contoh, katakanlah kita ada double bond begini. Di sebelah sini dia ada CH3, sebelah sini dia ada Br, sebelah sini dia ada H, sebelah sini dia ada CH2, CH3. Right? So dia tidak ada group atau atom yang sama dan berada pada side yang sama ataupun opposite side lah. Kalau kita tengok, semuanya mempunyai group ataupun atom yang berbeza. Okay, different. So kalau yang ini, dia tidak ada cis dan tidak ada trans isomer lah. Cuma nama dia adalah nama seperti biasa, nama kita namakan seperti biasa. Okay, kalau contoh yang ini, apa nama dia? Nama dia adalah find the longest carbon chain that contain carbon double bond. So yang ini, so inilah dia punya parent. Jadi nombor 1 di mana? Nombor 1 akan berada di sini. Ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4. Okey. 1 2 3 4 di situ. Alright. Jadi maksud dia ini akan jadi substituent, so ini akan jadi substituent. Okey, ada 2 substituent. So nama dia adalah 1 bromo, 2 methyl, 1 butene. Okey. So nama penuh dia adalah 1 bromo, 2 methyl, 1 butene, ataupun terus kita tulis butene. Okey, butene. Okey, ataupun kita kena tulis jugalah 1 butene, sebab dia ada isomer 2 butene, 1 butene. Right, 1 butene. Baik. So ini juga ini contoh. Kalau kita lihat struktur ini ditulis dalam bentuk, so kita lihat di sini ada 2 atom yang berada pada same side. So atom hidrogen berada pada same side. Jadi ini kita kategorikan sebagai cis isomer. Cis. Okey, cis isomer. Jadi kalau kita nak lukiskan trans isomer, maka kita kena letakkan the group hydrogen atom tu at opposite side. So dia mesti berada pada opposite side. Opposite maksudnya berlawanan lah. Macam ni dia berada pada same side. Jadi kita kena rotate kan, putarkan dia. Jadi kalau kita lukiskan balik untuk trans isomer dia, maka kita akan tuliskan CH3. Okay, ataupun kita lukis di bawah lah. CH3, CH2, CH, double bond. Okay, side yang sebelah sini kita rotate, pusingkan dia.
Maksudnya H kita akan letak di bahagian atas, dan CH3 kita letak di bahagian bawah. Okey, jadilah dalam bentuk ataupun dalam isomer trans lah. So berada pada opposite side. So ini kita namakan sebagai trans. Okay, trans isomer. Jadi macam mana nama dia? Nama dia kita akan cari the longest carbon chain that contain double bond. So inilah yang paling panjang kalau ikutkan. Jadi nombor 1 di mana? Nombor 1 di sinilah. Sebab paling hampir dengan carbon double bond. So ada 5 carbon double bond duduk di nombor 2, maka nama dia adalah cis-2-pentene. Cis-2-pentene. Dan nama yang bawah ini, okey, yang bawah ini nama dia sama je, 2-pentene, cuma dalam isomer ataupun dalam bentuk trans, dalam isomer trans. Okey, trans 2-pentene. Okey, cis 2-pentene dan trans 2-pentene. So ingat, kalau ada cis mesti ada trans. Okey ya. So itu sahaja. Baik. So kalau kita lihat yang ini, adakah dia ada cis dan trans isomer? Okey, kalau kita lihat, ataupun kalau kita mungkin kita boleh pecahkan di sini. Kita mungkin boleh pecahkan jadi CH3, CH2, C. So di sini ada H, di sini ada H. Sini CH2, CH2, CH3. So kalau kita lihat, karbon ini berada pada, bukan karbon, hidrogen, kedua-dua hidrogen berada pada karbon yang sama. Berada pada karbon yang sama. So ini tidak ada no cis trans isomer. Okey. So boleh tengok balik. Kedua-dua atom mesti berada pada 2 karbon yang berbeza lah. 2 karbon double bond yang berbeza. Okey. 2 karbon double bond yang berbeza. Nampak sini H. Kedua-dua H ni berada pada 2 karbon double bond yang berbeza. So dia tak boleh berada pada karbon double bond yang sama lah. Jadi dia tidak ada cis trans isomer. So bila tidak ada cis trans isomer, maka nama dia namakan seperti biasa. Maksudnya tidak perlu kita nak tuliskan cis dan trans. So apa nama dia? So nama dia seperti biasa, find the longest carbon chain. Okay, find the longest carbon chain. Mana longest carbon chain? Kalau ikutkan, inilah yang paling panjang. Dan kedudukan nombor 1 adalah di sini. Okey, 3, 4, 5. Dan ini kita akan jadikan sebagai substituent. Substituent dia adalah ethyl. So nama penuh dia adalah, ethyl berada pada karbon nombor 2. Jadi 2 ethyl 1 pentene. 1 pentene. Okey, 2 ethyl 1 pentene. Baik, so itu sahaja. Boleh cuba buat tutorial. Terima kasih.